Assalamualaikum geng dan selamat datang kembali ke my channel Mugiwara TV from Malaysia. Okey, macam biasa geng, sebelum menonton jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng supaya korang dapat follow video-video aku yang terbaru. Faham? Okey geng, seperti yang aku dah bagi tahu, hari ni kita akan bahaskan tentang Meito ataupun jenis pedang-pedang yang ternama dekat dunia One Piece. Okey. Okey nakama semua. Meito ni terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama adalah 12 Saijo O Wazamono. Yang kedua adalah 21 O Wazamono. Yang ketiga ialah 50 Ryo Wazamono. Dan keempat adalah Wazamono. Lah senang cakap macam kasut lah. Kasut pun ada grade-grade kan. Macam tu lah pedang. Okey, yang pertama kita akan membahaskan tentang 12 Saijo O Wazamono. Macam yang aku cakap tadi, 12 Saijo O Wazamono ni merupakan grade yang tertinggi dalam pedang di One Piece ini, yang memang semua orang nak lah kalau boleh. Tapi tak semua orang dapat. Okey, dalam cerita ni kita baru diperkenalkan ataupun kita baru ditunjuk 3 saja pedang 12 Saijo Wazamono ni. Yang mana satu? Okey, yang pertama adalah Yoru milik Mihawk. Pedang ni berukuran 7 kaki. Yang mana lebih tinggi daripada dia lah. Macam tak sesuai kan? Tapi tak apa, dia kuat tu. Pedang ni berbentuk, pemegang dia berbentuk seperti salib, dan berwarna hitam. Dan pedang ni bila digabungkan dengan kekuatan haki Mihawk ni, maksudnya lagi kuat lah. Contoh dia macam dekat Barati Restoran tu, yang dia hancurkan kapal Don Creek tu. Dengan sekali tebas je, kapal pun boleh hancur. Dan kita ditunjukkan lagi dekat Marineford masa tu. Kita dapat tengok dia potong ais tu dari jarak jauh tu. Gila tak gila lah. Yang seterusnya ialah Shodai Kitetsu. Shodai Kitetsu ini merupakan pedang yang terkutuk ataupun pedang malang lah. Semua pedang yang dibuat oleh Kitetsu ni dianggap begitu. So, Shodai Kitetsu ni merupakan salah satu daripada 12 Saijo Wazamono yang telah diperkenalkan kepada kita. Dan mungkin pedang ni kekuatan dia mungkinlah setara dengan Yoru milik Mihawk. Dan anggapan dan pelbagai teori yang telah kita tahu dan kita tengok, selidik semua, habis lah, semua dah cari dah. Shodai Kitetsu ni mungkin berada mungkin berada pada salah seorang pemerintah dunia, iaitu Gorosei. Dan kita belum diperlihatkan bagaimana kekuatan pedang ni lagi. Tapi mungkin pada peperangan akhir nanti kita akan dapat lihat bagaimana kekuatan Shodai Kitetsu ini. Dan mungkin akan menjadi lawan bagi Zoro dan pemedang-pemedang yang lain yang bergabung dengan Monkey D. Luffy. Doblas Saijo Wazamono yang seterusnya ialah Mura Kumogiri. Ini merupakan senjata milik Whitebird. Ia bukanlah sebuah pedang, tapi sebenarnya ia adalah tombak yang berkuasa. Kita boleh lihat semasa dilawan dengan Krypton milik Shanks, langit pun terbelah pada waktu tu, sehingga angkatan laut pun boleh nampak. Dan kekuatan dia itulah, hebat lah, hebat. Okey geng, seterusnya ialah 21 Wazamono. Pedang di level ini merupakan pedang grade yang kedua setelah 12 Saijo Wazamono. Apakah 21 Wazamono yang telah ditunjukkan kepada kita? Setakat ni baru ada 5. Yang pertama ialah Nidai Kitetsu. Yang kedua ialah Wado Ichimonji. Yang ketiga ialah Shushui. Yang keempat ialah Enma. Dan kelima ialah Ameno Habakiri. Yang pertama, kita akan bahaskan tentang Wado Ichimonji. Pada asalnya,
Waduk Ichimonji merupakan milik Kuina. Alah, Kuina lah. Kawan yang selalu berlatih dengan Zoro tu. Zoro pun kagum dengan Kuina ni. Nak tahu kenapa? Sebab Zoro dah kalah 2001 kali. Pedih mat. Tapi lepas Kuina meninggal dunia, Zoro berlatih dengan tekun lah. Sebab dia nak kejar cita-cita jadi pendekar pedang nombor 1 dunia. Dan akhirnya Wado Ichimonji diserahkan kepada Zoro. Dan dia bawa pedang ni mengembara dengan dia. Dan lepas dia join Luffy, korang ingat tak dekat Barati masa dia lawan Mihawk, pedang dia yang lain semua patah kecuali Wado Ichimonji ni. Kat sini kita dapat lihat yang Wado Ichimonji ni dapat menyaingi pedang 12 Saijo Owazamono, iaitu Yoru milik Mihawk. Cuba korang bayangkan, kalau Zoro ada salah satu daripada 12 Saijo Owazamono, rasanya macam mana? Mesti mendapat punya Mihawk time tu. Tapi kalau korang perasan satu lagi, sebelum time skip, Zoro gunakan Wado Ichimonji ni sebagai teknik satu pedang dia tau. Tapi lepas time skip, Shushui lebih menjadi kegemaran dia. Okey geng, seterusnya kita akan membahaskan tentang Shushui. Shushui ini merupakan pedang yang berwarna hitam, lebih kurang seperti Yoru milik Mihawk tu. Dan daya tahan pedang ni, walaupun dipijak oleh dinosaurus, ia tidak akan bengkok atau patah. Itu kelebihan dia. Dan kalau korang ingat, Zoro dapatkan pedang ni semasa dia arc 3 sebab semasa dia berlawan dengan Ryuma, legenda samurai daripada negeri Wano, yang di mana Brook pun tak mampu nak kalahkan Ryuma ni. Tapi lepas Zoro lawan Few moments later, Zoro yang menang. Mestilah Zoro menang kan. Sebab dia bakal jadi pemendang nombor 1 di dunia. Dan kalau korang nak tahu juga, sebenarnya pedang Shushui ni telah menggantikan pedang Zoro yang berkarat dan patah semasa pertarungan akhir di Enies Lobby, kalau korang ingat. Dan menurut firasat aku lah, yang pedang Shushui ni akan dikembalikan kepada negeri Wano. Dan mungkin Zoro akan dapat pedang yang lebih baik. Mungkin Shendai Kitetsu mungkin. Seterusnya ialah Nidai Kitetsu. Pedang ini telah diperkenalkan dekat kita masa dekat negeri Wano. Kalau korang masih ingat, pedang ni berada dekat rumah Otama yang berada di tengah hutan. Dan semasa Otama jatuh sakit sebab minum air kotor tu, kan Luffy dah pakai pakaian Wano, dan dia pinjam pedang orang tua tu. Selama dia je, dia bukan erti guna pedang pun, tapi nak bergaya kan. Jadi kekuatan dia dah tentulah mengagumkan, betul tak? Sebab Nidai Kitetsu ni adalah 21 Owazamono, sama seperti Wado Ichimonji. Dan masa Zoro nak tengok pedang ni, Luffy kedekut gila kan. Padahal tak tahu lah nak cakap apa. Tapi tak apalah, dia kapten kita kan. Kita pun mungkin akan ditunjukkan lebih banyak apa kehebatan pedang ni. Okey. Seterusnya ialah Enma. Seperti yang telah diberitahu Oda kepada kita dalam episod 955 di dalam siri manga. Ni Toei Animation belum keluarkan lagi. Enma merupakan pedang Kozuki Oden, pedang yang telah digunakan oleh Kozuki Oden. Dan pedang ni sekarang dijaga oleh Hitetsu dan bakal diserahkan kepada Hiyori dan seterusnya kepada Zoro. Dan kalau korang masih ingat ataupun korang dah tengok chapter 955 ni, di mana Zoro berminat untuk mencuba pedang ni, sebab bukan sebarang orang boleh pegang pedang ni. Dan kalau kita tengok juga masa dalam chapter 955 ni, kita dapat tengok tangan Zoro jadi kering. Sebab apa? Sebab pedang ni memaksa pengguna dia memerlukan haki yang banyak. So sampai tangan Zoro kering. Dan yang magic ni, Zoro boleh bercakap dengan pedang tu. Tak tahulah dia guna haki apa kan. Dia boleh bercakap dengan pedang tu, kembalikan balik kuasa dia.
And then pedang badan Zoro jadi seperti asal. Dan kalau korang tengok juga dekat chapter 955 tu, sekali tebas Zoro boleh potong tebing tau. Potong tebing tau. Ni mengingatkan aku dekat pedang Yoru milik Mihawk tu. Macam mana dekat Marineford dia dapat potong ais tu. Macam tu lah kekuatan yang telah digunakan oleh Zoro kepada Enma. Dan pedang ni juga merupakan salah satu pedang yang telah menoreh luka dekat badan Kaido. Dan kita akan lihat lagi perkembangan pedang Enma ni dekat Wano Up. So tengoklah guys, tengok. Okey, seterusnya ialah Ame no Habakiri. Ame no Habakiri telah diperkenalkan kepada kita bersama-sama dengan pedang Enma. Tapi di chapter 955, pedang Enma lebih diperkenalkan kerana pedang itu akan menjadi milik Zoro. Tapi pedang Ame no Habakiri ini akan diserahkan kepada Momonosuke. Tapi Momonosuke belum bersedia untuk menggunakan pedang ini kerana pedang ini mesti lagi hebat ataupun setanding dengan Shushui ataupun dengan Enma yang Zoro telah gunakan. Kekuatan dia memerlukan pengguna yang betul-betul kuat lah. Maksudnya pengguna yang betul-betul bersedia untuk menggunakan dia. Kalau tak, boleh membawa maut kot rasanya. Tapi dalam Art Wano ni, adakah Zoro akan menggunakan Ame no Habakiri seperti Kozuki Oden yang menggunakan kedua-duanya sekali, iaitu Enma dan Ame no Habakiri. So untuk Ame no Habakiri ni kita masih belum melihat penggunaan dia macam mana, tapi dia pun membantu untuk menoreh luka di badan Kaido. Okay geng, seterusnya kita akan beralih kepada pedang yang berada di level ketiga, iaitu 50 Ryo Owazamono. Pada masa sekarang ni, baru 3 pedang yang telah diperkenalkan kepada kita, iaitu Kashu, Yama-Orochi dan Yubashiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang Kashu. Kalau korang masih ingat, semasa di Logyu Town di chapter 95, di mana Mr. Eleven, salah seorang daripada Boroku Work, telah ditangkap dan dikalahkan oleh Tashigi, iaitu penolong daripada Smoker. Dan dialah yang memakai pedang Kashu ini terlebih dahulu sebelum ianya diambil oleh Tashigi. Tapi seperti yang kita dapat lihat, Tashigi masih tidak menggunakan lagi pedang ni, dan dia masih menggunakan pedang dia, iaitu Shigure. Dan tidak banyak yang kita tahu tentang pedang ini. Yang kedua ialah Yubashiri. Kalau korang masih ingat, Yubashiri ini ialah pedang yang diberikan oleh Ipun Matsu kepada Zoro setelah Zoro dengan beraninya mencuba pedang yang terkutuk, iaitu Sandai Kitetsu, yang di mana semua orang tidak berani dan semua orang tahu tentang pedang itu amatlah misteri kerana tuan-tuan yang memiliki pedang Sandai Kitetsu ini semuanya mati secara misterius. Tetapi akhirnya pedang ini telah memilih tuannya sendiri, iaitu Zoro. Yang ketiga ialah Yama-Orochi. Bagi akulah, pedang ni aku tak tahu sangat, tapi berdasarkan apa yang aku baca, pedang ni adalah milik Billy the Orca Killer. Dan Tashigi mendapatkan pedang ni hasil dia mengalahkan Billy the Orca Killer tu. Dan aku pun tak tahu banyak tentang Yama-Orochi ni, tapi dikatakan Yama-Orochi ni kekuatan dia boleh membunuh seekor paus pembunuh dengan sekali tebasan. Maksudnya pedang-pedang yang ternama start daripada 12 Saijo Owazamono dan ke bawah, maksudnya kekuatan dia melebihi pedang biasa. Maksudnya okey lah. Okey, yang terakhir ialah Wazamono. Wazamono merupakan pedang Meito di tingkat paling bawah, iaitu level yang paling rendah lah di antara semua. Okey, baru terdapat 2 jenis saja yang aku baru tahu setakat ni. Yang pertama ialah Shigure, yang kedua ialah Sandai Kitetsu.
Yang pertama, kita akan membahaskan tentang shigure. Shigure ini merupakan pedang yang dipegang oleh watak seorang wanita, iaitu Tashigi. Kita dapat lihat Tashigi mempunyai koleksi pedang yang baik lah, seperti 50 Ryo Wazamono, pedang yang berada di tingkat atas, tapi dia tak berminat sangat nak gunakan. Tapi dia lebih suka guna shigure ni. Shigure ni pun kuat juga pedang ni, tapi cuma pengguna dia lah, bergantung pada pengguna dia. Kalau Zoro guna, mungkin pedang ni akan lagi hebat lah. Dia berkaitan dengan pengguna lah. Kalau pedang kuat saja, pengguna dia tak berapa handal, tak guna juga. Lebih kurang macam tu lah. Yang kedua ialah Sandai Kitetsu. Seperti yang kita tahu, pedang yang dibuat oleh Kitetsu semua merupakan pedang yang telah dikutuk, ataupun pedang malang lah, kalau senang nak faham. Okey, Sandai Kitetsu ni, cerita dia lebih kurang macam Yubashiri lah. Sebab pedang ni Zoro dapatkan bersama-sama dengan Yubashiri. Kalau kita lihat, Ippon Matsu mula memandang rendah lah kat Zoro. Dia tak kenal siapa Zoro, sebab Zoro cari pedang and then dia tak ada duit. So macam orang miskin lah, datang mengemis, tak bawa duit, nak makan tapi tak ada duit. Macam tu lah dia anggap Zoro kan. Tapi Zoro cakap dia nak test pedang Sandai Kitetsu ni, walaupun dijual murah pada waktu tu. Bukan sebab apa, sebab pedang tu dah dikutuk, dan Ippon Matsu pun tak nak jual pedang tu. Tapi Zoro cakap dia nak, and then dia test. Dia cuba, pedang tu berpusing, dan tak kena tangan dia, dan tak melukai tangan dia langsung. Dan nampaknya pedang tu sendiri yang memilih dia punya tuan. Dan disebabkan peristiwa tu, Ippon Matsu pun terkejut, dan dia minta maaf, dan dia ambil Yubashiri tu, dan dia cakap, ambil lah, bawa lah kedua-dua pedang tu. Macam tu lah cerita dia. Okey, kita dah sampai ke penghujung dia, dan kita dah habis bahaskan tentang Meito. Harap korang jelas apa yang aku telah bahaskan, dan kalau korang ada kekeliruan, korang boleh komen dekat bawah. Dan untuk video-video next, korang juga boleh suggestkan. Dan sebelum korang tinggalkan channel aku, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Itu yang paling penting, kerana support dari korang akan bantu aku untuk, dan menyemangatkan lagi aku untuk buat video ni. Dan bantu aku guys untuk capai 1000 subscriber dalam masa sebulan ni. Thank you gang.